Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung pengajaran kita. Okey, berkaitan dengan pemanasan global. Saya nak habiskan bab ini So, untuk bahagian kedua ini saya cuba lebih percepatkan masa lah. Tadi dah 30 minit, yang ni saya rancang kalau boleh 20 minit ataupun 25 minit cukup lah. Okey. So, tanpa berlengah masa, kita teruskan kepada kesan-kesan Bila berlakunya pemanasan global, bumi kita panas, apa kesannya? Apa kesannya yang berlaku? Mesti ada kesan. Bukan kata benda itu jadi panas, panas aja, tak ada. Kesan dia ada. Kesannya, kesan buruk pada manusia itu apa? So, kita akan tengok. Yang pertama. Okey, yang pertama adalah disebabkan pemanasan bumi ini. Okey, kesan yang pertama adalah peningkatan aras laut Oh, laut boleh meningkat arasnya cikgu Boleh. Kalau korang perhatikan, peningkatan aras laut bukannya mudah-mudah dia nak berlaku Kalau korang tengok hujan lebat macam mana sekalipun, ada berlaku tak peningkatan aras laut? Tak ada, aras laut tak meningkat Walaupun hujan macam mana lebat sekalipun. Tapi bila disebabkan oleh pemanasan global ini, maka berlakunya peningkatan aras laut. Macam mana cikgu? Terangkan lebih sikit. Okey. Kita tengok pertama sekali adalah punca. Apa punca menyebabkan peningkatan aras laut? Okey, apa punca dia? Punca yang pertama adalah pencairan ais di kutub. Oh, kalau korang tengok kutub, kutub utara, kutub selatan, kawasan-kawasan itu adalah kawasan-kawasan berais Kawasan yang ada ketulan-ketulan ais. Okey, so di mana di sana pengkaji tengok dalam satu jangka masa berlakunya pencairan. Dah lama dah benda ni. Saya dengar benda ini adalah masa saya belajar dahulu lagi, masa belajar universiti dulu. Dah timbul benda ini Pengkaji kata kenapa ais-ais di kutub ini mula mencair secara perlahan. Dia bukan cair macam cair air batu kita tu. Ais kita dalam gelas tu bukan. Dia mencair tetapi dalam jangka masa yang panjang. Okey, jangka masa yang panjang. Dia tengok dalam masa beberapa tahun, kenapa benda ini saiznya makin mengecil, bentuknya berubah, nampak macam berlakunya pencairan itu. Okey, so banyaklah masa itu diceritakan, keluarlah teori-teori, keluarlah mereka meneka apa akan berlaku pada masa akan datang dan pelbagai lagi. Okey, disebabkan oleh pencairan ini Yang kedua, peningkatan suhu air laut. Air laut juga menjadi semakin panas suhunya semakin tinggi kalau kita test suhu dulu pada zaman dulu, air laut suhunya agak lebih sejuk, tapi sekarang suhu air laut sudah mula mengalami peningkatan. So itu adalah tanda-tanda berlakunya peningkatan aras laut. So ini adalah pencairan ais pencairan ais di kutub Okey, saya hilang fokus sikit sebab di dalam kereta api biasalah. Okey. So, pencairan ais aku tengok tu kan, penguin seko-seko dia, kawan-kawan dia tak nak selamatkan dia, ais itu dah cair, terhanyut dia sampai ke tengah. Kesian kesian berlaku kesian pada penguin. Okey. Disebabkan punca-punca ini, okey, kesannya apa? Mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Banjir besar dan hakisan berlaku. Banjir besar dan hakisan ini berlaku apabila paras air laut ini meningkat So itu adalah kesan utama disebabkan peningkatan paras air laut. Yang kedua, menenggelamkan kawasan daratan daratan kita. Okey, benda ini saya dah dengar cerita ini masa belajar lagi masa belajar dulu kita dengar ada cerita-cerita ini di mana diceritakan ada beberapa bandar-bandar utama dunia, bandar-bandar utama beberapa negara yang terutamanya bandar itu berada di pinggir laut akan tenggelam akan ditenggelami oleh peningkatan paras air laut ini. Kita dah dengar. Sebab tu kalau korang tengok cerita, banyak cerita-cerita orang putih cerita-cerita orang putih banyak mereka menggambarkan bila masuk dalam lautan, tiba-tiba dalam lautan ada bangunan-bangunan, nampak dalam lautan itu ada bangunan, ada macam-macam.
So mereka dah meneka bahawasanya akan ada beberapa bandar-bandar utama ini satu hari nanti kemungkinan akan ditenggelami oleh air laut. So mereka meneka. So benda itu akan berlaku bila ataupun tak berlaku tak tahulah. So mereka meneka, dah mula mereka meneka. So menenggelamkan kawasan daratan. Banyak. Dulu kawasan itu adalah kawasan daratan, tapi sekarang ni tak ada kawasan itu, daratan itu tak ada. Dah ditenggelami oleh air laut. So itulah peningkatan aras laut. Ni adalah tekaan mereka lah, tekaan mereka bandar-bandar yang akan ditenggelami oleh peningkatan paras air laut ini. Ini tekaan sajalah, benda ini tidak berlaku lagi, tapi ini tekaan. Seterusnya, memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa. Ini biasa, harta benda confirm lah akan musnah dan nyawa juga akan terancam, boleh terbunuh. Seterusnya, menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. So bila berlakunya banjir besar tadi disebabkan peningkatan aras laut, pencairan ais dan sebagainya, memang sumber bekalan makanan dan air bersih akan terjejas. Penerangan detail relate-nya berkaitan dengan sumber bekalan makanan dan air bersih ini ada pada penerangan seterusnya. Detailnya penerangan seterusnya. Yang kedua, kemerosotan sumber makanan. Bila bumi kita panas, akan berlakunya kemerosotan sumber makanan. Macam mana? Puncanya apa? Puncanya air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem. Banyak angin pula. Dan mengganggu ekosistem marine. So gini pada lautan, bila air laut menjadi panas, tak semua hidupan lautan ini akan mampu sesuai dengan suhu kepanasan air laut itu. So mungkin ada ikan-ikan mampu survive. Tapi mungkin plankton-plankton ke makanan-makanan ikan yang menjadi makanan-makanan ikan semua, mungkin kehidupan-kehidupan ini tak mampu. So bila tak adanya, maka akan menyebabkan kekurangan makanan pada ekosistem lain, pada binatang-binatang lain. Menyebabkan haiwan-haiwan ini lama-kelamaan juga akan mati dan mungkin akan pupus. So bila tak ada ikan, tak ada hidupan laut lain-lain ini, so kita dah kekurangan bekalan makanan itu. Yang seterusnya, banjir memusnahkan kawasan pertanian. Bila bercucuk tanam, bila kita menanam sesuatu, kawasan itu terkena banjir, maka kerosakan pada pertanian itu. Bila pertanian itu rosak, maka kita dah kehilangan sumber makanan. Bila macam ni kan, penanaman tiba-tiba banjir datang kan, dia akan merosakkan tanaman itu. Bila tanaman rosak, maka kita akan kehilangan sumber makanan. Yang seterusnya, tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Tengok tanah kalau macam ni, nak cucuk tanam apa? Apa tumbuhan makanan yang boleh kita tanam dalam keadaan tanah macam ini? So kita akan mengalami kekurangan sumber makanan. Itu kesan dia. Bila pemanasan bumi ini, pemanasan global, benda-benda ini akan berlaku. Kita akan kekurangan sumber makanan. Kesannya mengancam sumber makanan dunia. Satu dunia akan mengalami benda yang sama, di mana kita akan kekurangan sumber makanan satu hari nanti. Sekarang ni masih lagi boleh bertahan. Tetapi satu hari nanti kalau berterusan makin teruk, maka kita akan mengalami kekurangan sumber makanan ini. Seterusnya, kesiannya. Kenal, siapa yang kenal? Anak murid saya ada kenal ke? Takkanlah 5 kelas saya mengajar semua tak kenal. Dia yang ni yang tengah ini, dia bagi tahu saya dia kenal korang. Dia kenal korang. Nanti dia datang jumpa korang. Tunggu je lah dalam kelas nanti. Dia tengah minta makanan. Sebab apa? Kekurangan makanan. So seterusnya kita tengok. Yang ketiga, gangguan cuaca. Cuaca juga akan berubah. Sebab tu kita tengok sekarang ini bumi kita sangat teruk. Saya pernah bagi tahu anda bahasa mudahnya, bumi kita ni sebenarnya macam
dah tua. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang kita tengok sepatutnya akhir-akhir tahun contohnya akan berlakunya banjir, tapi tak berlaku banjir. Tiba-tiba waktu yang tak sepatutnya banjir, banjir. Kawasan yang tak sepatutnya banjir, alamak sini pula banjir. Sepatutnya sekarang bukan musim buah ini, tiba-tiba buah ni ada. So kitarannya dah berubah. So gangguan cuaca juga berlaku disebabkan oleh bumi yang panas ini. Pemanasan global ini menyebabkan gangguan cuaca itu sendiri. Macam mana? Udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Bila panas, bumi panas, udaranya akan cepat kering. Sebab tu kalau kita jemur baju, bila tengah panas, lagi cepat kering baju itu berbanding kita jemur ketika hujan. So, kepanasan itu memainkan peranan penting. So, bila panas bumi, maka udara menjadi kering, jerebu mudah terbentuk. Jerebu. Ini pun jerebu mungkin banyak sebab lah kan. Mungkin disebabkan oleh pembakaran hutan dan semuanya. Tapi, pemanasan global itu sendiri boleh menyebabkan udara menjadi kering dan berlakunya jerebu. Okey. Yang seterusnya, terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Kemarau yang teruk kalau dulu dia kemarau mungkin tak seteruk mana. Tempat tu dah susah nak terima hujan. Susah nak mendapat hujan. Tiba-tiba dengan keadaan bumi yang makin panas, satu bumi panas pula menambahkan lagi keadaan kemarau menyebabkan kawasan itu kemarau yang teruk. Masya Allah, kesian. Bila kemarau yang teruk, maka kesan di pada tanah dan sebagainya sangat-sangat menyeksa. Sangat-sangat menyeksakan kehidupan di sana. Okey, itu adalah kesan Seterusnya, taburan hujan tidak menentu. Kalau dulu kita boleh detect bulan 10, 11, 12, 1 hujan kawasan mana, pantai timur. Kan kita dengar Kelantan, Terengganu, Pahang akan banjir. Tapi sekarang ni tak menentu. Kadang-kadang Terengganu sahaja banjir, Kelantan tak banjir. Pahang kurang banjir, tiba-tiba Pahang banjir. Hari itu pernah di Johor banjir. So taburannya tak menentu lah. Taburan hujannya sudah tidak menentu. Okey. So itu disebabkan oleh bumi, pemanasan global Okey, hujannya tak menentu. Macam kita di Pasir Gudang pun. Tiba-tiba hujan lama, hujan lebat, tengah panas, tiba-tiba hujannya tak menentu Okey. Mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan. Juga berlakunya fenomena-fenomena alam ini disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global ini menyebabkan benda ini berlaku secara tiba-tiba. Okey? Dan seterusnya, kemusnahan flora dan fauna. Okey, flora dan fauna, tumbuhan dan haiwan juga akan mengalami kemusnahan disebabkan oleh pemanasan global ini. Alah, kesiannya juga. Kenal? Jangan cakap tak kenal. Okey, dia cakap dia kenal. Kenal kan? Saya tahu anda semua kenal sebab dia cakap dia kenal. Okey. So, itu adalah kesan-kesan pemanasan global. Okey. Dan yang keempat, berlakunya masalah kesihatan. Berlakunya masalah kesihatan. Kesihatan apa? Kehilangan nyawa. Disebabkan pemanasan global ni ramai yang meninggal dunia, mati. Okey. Gelombang haba berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Strok haba ni kita dah dengar 2, 3 tahun, 4 tahun lepas. Di mana panas sangat, ramai yang tengah bersukan pun tengah panas sangat boleh menyebabkan kematian tiba-tiba meninggal. Kena stroke. Macam orang yang kena stroke disebabkan darah tinggi tu. Kena stroke, tiba-tiba stroke. Kekejangan disebabkan terlalu panas so itu adalah berlaku disebabkan oleh pemanasan global. Okey, di mana dipanggilnya stroke haba Dan seterusnya, meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak dan kanser kulit. Penyakit ini boleh disebabkan oleh pemanasan global juga, melibatkan mata. Dalam mata ada selaput ni Ini adalah penyakit katarak semata dan juga kanser kulit. Kulit kita yang kulit-kulit sensitif pun bila terkena panas yang berlebihan akan menyebabkan efek pada kulit. Okey, so itu adalah kesan-kesan yang diterima. Okey.
kesan So langkah, kita terus kepada langkah. Saya dah menggunakan 15 minit 15 minit. Okey. Hai, sempat ke tak ni? Janganlah harapnya tak adalah sampai setengah jam lah harapnya. Tapi kalau setengah jam juga nak macam mana? Okey. Okey, so langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Yang pertama, amalan 5R. Wow, banyaknya R cikgu. Memang R banyak. Okey, 5R So 5R. Kalau korang belajar tingkatan 1, ingat lagi tak? Tingkatan 1 cuma 3R. Okey, cuma 3R. Reduce, reuse dan recycle. 3R saja. Tapi tingkatan 2 ditambah lagi 2, 5R. Apa itu cikgu? Kita kekalkan 3R tingkatan 1 dan tambah 2 yang baru. So yang ditambah adalah rethink. Fikir sekali lagi Ulang fikir Reduce, kurangkan. Repair, kita tambah repair, baiki. Mana-mana yang boleh dibaiki, kita baiki. Reuse, guna semula. Dan recycle, kitar semula. Okay, so 5R tingkatan 2. Tingkatan 1, 3R saja, iaitu reduce, reuse dan recycle. Okay, so apa contoh amalan 5R ini yang boleh mengurangkan pemanasan global? Contohnya, tanam semula pokok. Pokok yang kita dah tebang, pokok ini dia akan sedut karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. So kita dapat mengurangkan gas-gas rumah hijau itu. Okey. Yang kedua, berkongsi kenderaan. Kurangkan penggunaan kenderaan itu. Di jalan raya kalau sebelum ini ada 1000 kereta, bila kita berkongsi mungkin kita akan hanya ada 300 kereta saja. So dapat mengurangkan kesan-kesan itu kesan-kesan pemanasan global itu. Menggunakan pengangkutan awam. Macam di Kuala Lumpur, bila ada LRT, komuter, monorail, berapa ramai yang menggunakan perkhidmatan itu dapat mengurangkan bilangan kereta di Kuala Lumpur. Tetapi Kuala Lumpur tetap jam. Sebab masih ramai lagi yang tidak menggunakan, masih ramai lagi yang menggunakan kenderaan sendiri. So seeloknya lebih ramai menggunakan pengangkutan awam ini Amalan kitar semula, kita kitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Dan yang terakhir, kempen bebas plastik. Plastik ini juga satu sampah yang sukar untuk diuraikan. Kita tanam dalam tanah pun berpuluh-puluh tahun, gali semula, plastik itu masih ada. Bila kita bakar, dia akan bertukar menjadi gas yang boleh menyebabkan pemanasan pada bumi. So kurangkan, jangan guna plastik ini. Okey, kalau boleh jangan ada wujud plastik ini langsung. Okey. Dan seterusnya, penggunaan tenaga mesra alam. Okey, penggunaan tenaga mesra alam. Macam mana? Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, arang batu perlu diganti dengan tenaga mesra alam seperti tenaga suria, angin dan ombak agar alam sekitar kekal terpelihara. Kita sekarang ni pun dalam proses mencuba supaya dapat mengurangkan penggunaan bahan-bahan api fosil ini. Sebab benda ini bila berlakunya pembakaran, contohnya kereta, minyak kereta, kita isi petrol tu kan. Bila berlakunya pembakaran untuk menggerakkan kereta, maka memang akan mengeluarkan asap. Okey, melainkan kita dapat tukar kepada bateri, tenaga suria, kan, tenaga elektrik. Sekarang ada kereta elektrik kan. Semua itu adalah untuk mengurangkan asap bagi mengurangkan pemanasan global. Seterusnya, pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diserap di peringkat sekolah dan komuniti. Yang ini diterangkan kepada anda masa zaman sekolah lagi. So kalau kita tengok sekarang ini subjek geografi. Subjek geografi salah satu subjek yang akan menerangkan pada anda benda-benda ini semua supaya anda dapat kesedaran. Bila anda ada kesedaran, peringkat anda ni saja yang boleh sedarkan. Kita nak sedarkan orang yang dah lebih tua susah. So pendidikan sepatutnya disedarkan daripada kecil lagi. Sebab tu kalau kita tengok di negara Jepun, budak-budak kecilnya kan, budak sekolah rendah lah kalau kita kan, sangat-sangat bagus. Nampak sampah pergi kutip masuk dalam tu sampah, berbanding dengan remaja-remaja mereka yang dah besar.
Sebab pendidikan itu penting. So mereka membentuk daripada generasi yang lebih kecil. So pendidikan ini juga diterangkan di Malaysia dalam subjek salah satunya geografi. Kalau tak silap saya ada lagi dalam subjek sains, kalau tidak saya pun menerangkan benda sama. PJK pun macam ada rasanya. Saya tak ingat Okey. So seterusnya, penguatkuasaan undang-undang, ada pelbagai akta yang akan mendenda, yang akan menghukum pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan yang menyebabkan berlakunya pemanasan global ini. So penguatkuasaan undang-undang ini lagi teruk, lagi boleh patutnya undang-undang yang lebih ditegaskan lagi. So barulah kita dapat menjaga alam sekitar kita. Seterusnya, kerjasama antarabangsa. Bukannya Malaysia sahaja, negara-negara satu dunia perlu bekerjasama. So kita menandatangani pelbagai protokol Kyoto, ada macam-macam semua yang anda tengok di sini. Semua ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan semua negara-negara di dunia agar bersatu dan memberi kerjasama. Memberi kerjasama dalam kita menangani masalah pemanasan global ini. Sebab kesannya akan kena pada semua. So sebab itulah bekerjasama semua. Kita tak boleh Malaysia je buat, negara lain tak buat, tak jadi. Kita kena satu dunia buat, maka kita dapat mengawalnya. So yang terakhir untuk hari ini. So saya dah menggunakan 21 minit. Saya rasa sempat saya habis dengan pantas. So kata kunci ke saya dah bagi kata kunci belum tadi? Oh, belum bagi kata kunci satu pun lagi kan? Kata kunci keempat, kelemahan. KELEMAHAN, kelemahan. Oh, kali ni saya terlupa kata kunci ke saya dah sebut ni? Oi, bahaya ni, saya pun lupa ni. Kan nanti kan korang tak dapat isi kehadiran kan? Sebab saya pula kan? Susah pula. Lepas tu ada yang tanya cikgu, kata kunci semua huruf kecil. Memang kata kunci saya semua huruf kecil, rapat-rapat. Jangan tanya lagi. Saya tak cakap dah sekarang kan? Semua gitu So tak apalah, saya bagi terus kata kunci kelima. Kata kunci kelima adalah kongsi. KONGSI. Yang kelima. Kita teruskan. Kita teruskan. Tips mengurangkan pemanasan global. Tips saja, tips untuk diri kita sendiri, kita dan keluarga kita. Apa yang kita boleh buat dalam membantu sedikitlah mengurangkan pemanasan global. Tipsnya, yang pertama, menggunakan barangan elektrik jimat tenaga. Bila sekarang ni barang elektrik, kalau kita tengok teknologi yang sebelum teknologi jimat tenaga ini, sebenarnya mengeluarkan banyak gas-gas yang akan terkumpul di atmosfera lah. Sebab tu kita, kalau kita guna barang elektrik jimat tenaga ini, kita punya elektrik bil akan kurang sedikit, kelebihan pada kita. Sambil-sambil kita dapat membantu mengurangkan kepanasan global. So bagus kan? Cuma mungkin harganya je lah. Kita dah ada, contoh cikgu saya dah ada barang tu, takkan nak beli yang lain. Itulah masalahnya. Tapi kalau betul kita nak kurangkan bil setiap bulan kita dan nak membantu support untuk mengurangkan global punya kepanasan global, kita gunalah bahan-bahan ataupun barang-barang yang jimat elektrik ini, yang jimat tenaga ini. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam. Kalau kita masih lagi pergi kerja, pergi sekolah kan, padahal jiran rumah kita ada je hantar anak dia, kawan kita juga kan, pergi sekolah juga. Tapi tak, dia satu kereta, kita satu kereta. Sebelah kanan kita pun ada satu kelas pula tu semua, dia satu kereta. Dah jadi 3 kereta. Apa salahnya naik tumpang bersama-sama? Tu berkongsilah. Naik pengangkutan awam. Saya puji macam kawasan Taman Cendana tu. Menggunakan bas komuniti sepenuhnya. Bagus penggunaan pengangkutan awam. So bayangkan satu bas komuniti itu boleh memuat naik hampir 20 ke 30 orang katakan.
Kalaulah 20-30 orang ini parentnya hantar dah 20 hingga 30 kenderaan so dia akan menyebabkan banyak kenderaan dan menyebabkan banyak pengeluaran asap Okey, seterusnya amalan 5R macam tadi yang diterangkan 5R. Okey. Seterusnya meminimumkan penggunaan penyaman udara aircon. Secara tak sengaja kita nampak aircon ini menyejukkan badan kita. Sebenarnya ia memanaskan bumi kita. Sebab gas-gas daripada aircon tadi adalah gas-gas rumah hijau yang akan berkumpul di atmosfera dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kalau terpaksa guna sangat pun kurangkan penggunaannya. Okay, setting timer ke supaya benda itu tak berlaku dengan lama. Kita dapat mengurangkan pemanasan global. Seterusnya menanam pokok di sekitar rumah. Sekitar rumah kita jadikan kawasan hijau. Tanam pokok-pokok. Kenapa? Supaya karbon dioksida di sekitar kawasan rumah kita dapat digunakan oleh pokok dan memberikan oksigen kepada kita. Okey? Dan yang terakhir adalah menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Yang ni ramai yang tak buat. Korang charge telefon kan, bukan main lagi, masuk plug situ, charge, tak pernah nak off kan. Walaupun handset dah penuh, dia cabut je daripada handset dia, tak dah kan. So benda itu sebenarnya elektrik masih mengalir dan itu berlakunya pembaziran elektrik bila berlakunya pembaziran elektrik, kita dah membazirkan tenaga. Okay, so sepatutnya kita menjimatkan tenaga ini. So kita patutnya tutup, cabut. Bila tutup saja masih lagi ada kat situ, dia masih lagi ada berlakunya sedikit, okey, sedikit pergerakan elektrik juga. So cabut terus daripada plug. Itu kaedah yang terbaik. Cuba. Kalau anda betul-betul buat, bandingkan bil bulan lepas dengan bil bulan ini, akan ada perubahan. Okey, semudah itu. Tapi kita biasanya pandang biasa benda itu Okey, dan maka dengan ini kita tamatkan bab 9, tajuk pemanasan global. Okey. So saya dah menggunakan 27 minit juga untuk penerangan ini. So sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini, so saya bagi kata kunci yang keenam. So kata kunci keenam adalah kunci KUNCI, kunci. Okay, so teruskan kepada step yang seterusnya, iaitu step isi kehadiran dan masukkan kata kunci ini dan semoga anda berjaya mengisi kehadiran. So saya tamatkan kelas kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.